Betul. Jadi kita bawakan pakar untuk ulasan lebih lanjut bersama kami di studio bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri. Halo bang, Assalamualaikum. Salam. Asmawi Bakiri juga ada bersama dengan kita sebagai salah seorang daripada pengulas untuk perlawanan ini. So sudah pasti lebih gambaran yang dilihat oleh Mawi bersama dengan seorang lagi pengulas malam, Haji Zainal. Okey, kita nak berikan fokus dan tumpuan kepada apa yang berlaku situasi pada minit ke-61-62 Mawi terlebih dahulu. Di mana situasi A-nya di sini jelas anda semua pun boleh lihat di kaca televisyen di mana rempuhan dilakukan oleh pemain berjersey nombor 5 Vietnam iaitu Don Van Hau kepada Azmi Murad, dan situasi B adalah tindak balas yang dikatakan dilakukan oleh Azam Azmi Murad ketika bergelut untuk bangkit, dan ianya disahkan oleh pengadil UG1 hasil advice daripada linesman. So di sini Mawi kita nak tahu apakah pengadil UG1 ni boleh memilih situasi A ataupun B yang dilihatnya lebih serius untuk diberikan kad, ataupun sepatutnya dia mengadili satu situasi A dahulu dan kemudian B, Mawi. Oh, okey. Su, memang satu soalan yang takkan selesai sehingga tak ada keputusan yang perlu diambil seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Of course, saya meneliti perkara ini sebab saya buat semalam. So, perkara yang apa yang saya nampak kalau Su kata A dan B itu pada saya kedua-duanya tidak menyebelahi pada keputusan itu. Tolak artikel daripada pengadil yang kita dapat lihat, dah ada penjelasan semua pengadil-pengadil memberikan di artikel ataupun akta konon-kononnya apa yang berlaku perkara tersebut. Kalau dibangkitkan balik, pada saya satu benda yang saya melihat perkara ini dalam bentuk situasi. Satu kesalahan tapi dua hukuman yang tidak adil diberikan kepada pasukan negara dan kepada Azam sendiri. Kalau dilihat apa yang dilakukan oleh pemain soalan A atau B itu saya rangkumkan sekali. Apa yang dilihat sepatutnya permulaan dilakukan adalah rempuan daripada pemain Vietnam itu sendiri ke atas Azam Aziz yang tidak membuat apa-apa terjahan ataupun malah dia mengeluarkan bola, berusaha untuk mengeluarkan bola daripada kawasan attacking kita, defender kita. Yang kedua, di atas kesalahan dikatakan ataupun membalas tindak balas selepas pergelutan ini berlaku. Pada saya ini tidak adil kerana pada saya, pada pandangan kita ataupun kita melihat perkara ini, situasi ini untuk Azam bangun dan melakukan balik tugasan untuk berada dalam padang kerana ketika itu pasukan kita diasak ataupun dalam perjalanan nak pergi attack oleh pasukan Vietnam. Jadi dia perlu bangun untuk mempercepatkan reaksi tersebut. Dan pada saya mungkin sedikit satu masalah di sini adalah keputusan pengadil memberikan penalti itu betul-betul pada saya tidak tepat. Itu pada pandangan saya. Yang lebih penting pada saya, kalau saya ada dalam situasi, saya akan mengatakan kepada pengadil, kalau you berikan pemain saya kad merah, so tidak perlu memberikan penalti. Kalau you memberikan sepakan penalti, you tidak perlu memberikan pemain saya kad merah. So satu keputusan yang saya ingat tidak adil dan tidak tepat. Okey, it's either one kan. Okey, Abang Mawi, mengenai keputusan Ruji 1 memberikan sepakan penalti tadi, berikutan kad merah Azam Azmi sendiri, dan semalam Astro Arena juga telah mendapatkan reaksi Cikgu Subkidin yang berpandangan Malaysia yang sepatutnya diberikan free kick. So bagaimana pula pandangan Abang Mawi sebagai pemain? Okey, seperti yang saya jelaskan, itu pada pandangan saya ada dua perkara yang berlaku, dan kalau ikutkan Cikgu Syakudin maklumkan bahawa keputusan itu tepat pada pernyataan dia dan pada pandangan saya. Betul, sepatutnya kita yang diberikan sepakan percuma ataupun advantage kepada kita kerana rempuhan pertama, cara pemain Vietnam melakukan provokasi. Pemain ini bukannya baru yang tadi dibuat minit 1. Awal minit 14 ke 15 dia telah mengasak Azam sendiri di depan pembantu pengadil separuh masa pertama, dan dia juga melakukan tackle ataupun mengangkat tangan berempuan dengan Syarul Nazim. So dekat sini pemain ini melakukan provokasi, dan perkara ini pada saya kita melihat perkara ini siapa yang memulakan terlebih dahulu ataupun corak memberikan kesalahan ini. Ternyata pemain Vietnam ini, dan keputusan pengadil memberikan penalti, kalau kita melihat apa yang cikgu masukkan adalah keputusan di dalam kawasan permainan. Tapi pada saya, tetap pada pandangan saya, keputusan ini tidak adil seadilnya dan tidak perlu diberikan satu kesalahan, diberikan dua hukuman yang tidak patut. Okey Mawi, sekiranya kontroversi ini tidak berlaku, apakah Mawi melihat ada peluang cerah untuk Malaysia sekurang-kurangnya kita nak ikat Vietnam? Betul, kita ada ke arah usaha untuk mengejar kedudukan kerana tempoh tersebut sebelum sepatkan penalti kita dah ketinggalan 1-0. Tetapi corak permainan Malaysia ketika itu dalam mood menyerang ataupun dalam situasi nak try to get the goal untuk pergi dapatkan gol.
So pada saya itu fair dan yang mungkin of course kelibat 10 lawan 11 kita ada advantage dari segi pemain tapi masih lagi penguasaan corak permainan terlebihnya ada pada pasukan Vietnam tetapi situasi itu telah menyebab of course kena penalti 2 gol ketinggalan bermain di tempat sendiri. Saya belum tambah lagi apa yang pasukan Vietnam lakukan. Mereka ada 3 poin, kita ada 6 poin. Mereka sebenarnya lebih tertekan daripada kita kerana mereka perlu menang. Dan pada yang masa sama, of course, mereka dalam jadual tu membantu mereka. Mereka rehat 1 perlawanan berbanding kita 3 perlawanan berturut-turut. So dekat sini, of course, kelebihan besar memang ada terletak pada Vietnam. Tetapi perkara yang berlaku, kad merah, penalti itu tidak seharusnya berlaku pada pasukan negara ketika nak berdepan dengan Vietnam pada perlawanan itu. Sedikit mengganggu corak permainan Ali. Ya, betul. Okey, tapi mungkin ada yang mengatakan dah berlaku pun kita move on dan sebagainya kan, tapi dari pihak FAM sendiri mungkin apa yang patut mereka lakukan? Okey, dah berlaku pun dan saya pun tak nak membetikan perkara ini. Kita nak move on pergi ke depan kerana kita ada peluang kerana perlawanan terakhir kita menentang Singapura di tempat kita sendiri. So benda ini kita tinggalkan seketika. Dan untuk FAM seperti yang dimaklumkan oleh SUFM pada saya, dia tidak boleh menilai untuk melihat dan dipertimbangkan. No, pada saya reaction ataupun tindakan perlu diambil segera. Kerana ini melibatkan maruah. Ini melibatkan perlawanan yang diambil kira dari segi pengadil yang kita tahu penuh dengan kontroversi. Kita kalah tempoh hari pada 2018-2019 atas sebab pengadil ini. Dan saya meragui juga apa yang berlaku dari pengurusan AFF sendiri ataupun dari sudut penganjur ini membenarkan, memberi peluang ataupun mengarahkan pengadil ini menjadi pengadil pada perlawanan yang kita sedia maklum, sedia tahu yang pada pasukan kita tewas, kita dah kena pun dengan pengadil ini. Itu maksud saya. Dan pada saya perlu FAM melakukan tindakan segera kerana Aduan dilakukan? Ya, perlu diambil segera kerana sepatutnya kita memprotes ataupun kita bertindak sebelum perlawanan bermula. Bukan ketika ini. Tetapi tak apa, saya faham situasi ini. Jangan salah sangka, kita dalam keadaan terikat. Kita di dalam kejohanan yang sedang berlangsung. Peluang untuk berdepan dengan Singapura lebih baik daripada nak membertikaikan perkara ini. Tetapi pada masa sama, demi maruah dan atas nama pasukan tu, kita perlu pertahankan. This is kesalahan yang tidak patut diberikan kepada pasukan negara. Itu adalah daripada pihak FAM kerana sekarang ni player memang kena fokus dengan game. Of course. Of course. Tapi mungkin daripada pihak FAM itulah bantuan yang boleh diberikan. Betul. Sekurang-kurangnya pemain mungkin merasakan ada pihak yang membantu kehadiran mereka di kejuaraan ini. Okey, Mawi. Yang menariknya satu lagi adalah Kem Harimau Malaya di mana pemain-pemain kita melihat insiden ini daripada sudut positif dan mereka ambil segalanya daripada sudut yang positif yang mana mereka lebih mahu fokus kepada pertemuan penting menentang Singapura pada 3 Januari. So secara keseluruhannya bagaimana Mawi melihat peningkatan prestasi yang ditunjukkan dan progres ini mampu memberi harapan untuk kita ke separuh akhir? Okey, by progress ataupun by harapan pada perlawanan terakhir ini, pada saya kita dah sampai satu peringkat terakhir perlawanan dalam grup ini akan menentukan nasib arah tuju pasukan ini. Kita sedia maklum kali ini grup B dah bertukar kepada 6 point semua. 3 pasukan memiliki 6 poin yang memiliki kelebihan. Of course kita rehat satu perlawanan, Vietnam akan bertemu Singapura, akan menentukan nasib apa yang akan dibuat oleh pasukan dan Kipanggon menentang Singapura nanti selepas menunggu keputusan Vietnam dengan Singapura nanti. So pada saya kita tolak benda tu, bukan untuk tolak benda tu ke tepi tetapi lebih fokus kepada perlawanan terakhir dengan Singapura kerana itu yang lebih penting. Dia sematlamat bermain di tempat sendiri dan perlu tak ada cara lain untuk menang. Dan harapan saya ataupun apa yang berlaku dalam progres pasukan ketika ini cukup baik kerana sampai sekarang kita tak tengok reaksi daripada Kim sendiri ataupun pasukan kerana kita lebih fokus kepada Singapura. Saya setuju benda itu dibiarkan dan lebih fokus kepada pasukan Singapura nanti. Mungkin pemain-pemain kena keep tak tengok sangat social media lah kot. Mawi. Ya, apa mungkin. Susah tu, lama nak tunggu sampai 3 Januari tu nak lawan Singapura. Okey, Abang Mawi mungkin last berdepan dengan Singapura dengan situasi yang dah berlaku, serba sedikit mengganggu mental dan emosi ataupun moral mereka mungkin akan terganggu dalam perlawanan seterusnya berdepan dengan Singapura pada 3 Januari nanti? Pada ketika ini mungkin sedikit sebanyak ada kerana kita dapat lihat pemain utama. Azam is a pemain utama, red card. So of course Singapura dia tak boleh diturunkan. Tapi bukan menidakkan Azam tu, kita ada kualiti pemain yang boleh beraksi menggantikan Azam pada masa yang sama.
Tapi cara tewas ataupun cara diberikan kekalahan itu tidak sepatutnya berlaku, dan saya mengharapkan juga untuk pasukan negara untuk berdepan dengan Singapura ada perkara positif berlaku kerana pada saya ada sikit battle dengan Singapura ni punya isu, dan pemain-pemain kita mendapat sedikit rehat, rehat satu perlawanan, dan ini membolehkan semua bentuk perancangan dengan Singapura ini menjadi, kerana itu masa yang paling sesuai. Ini masa untuk mungkin relax daripada segi luaran dan juga dalamannya, Mawi. Okey, kita nak dapatkan lagi mungkin analisis pada Mawi menjelang aksi dengan Singapura ni. Panjang lagi kita akan mungkin dengan Mawi lagi, dan mungkin Mawi bagi sedikit poin kalau kita boleh menang dengan Singapura, kita punya kekuatan daripada segi apa? Perlu mempertajamkan sedikit bahagian attacking ataupun scoring area, and players menjaringkan gol. Itu yang lebih penting. Alright. Okey, thank you so much Abang Mawi untuk info yang sangat padat hari ini. Harapnya semua persoalan netizen ataupun kita sendiri terjawab. Betul.